Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skrip kali ini ataupun ulasan kali ini memang sangat padu. Rafizi dan Anwar bersihkan kabinet. Siapa kena tendang? Wow, ini satu persoalan besar akibat daripada pendedahan panas baru-baru ini. Dan ramai 90% netizen yang menonton channel ini, khususnya penyokong PKR, penyokong Pakatan Harapan. Jika Anda penyokong Pakatan Harapan, sila ikuti ulasan ini sampai habis. Ramai penyokong Pakatan Harapan setuju kalau Rafizi bersama Anwar membersihkan kabinet dan tendang menteri-menteri yang tidak berguna, yang tidak bekerja dengan baik. Dan selain daripada itu, mereka setuju kalau menteri-menteri yang tidak reformis dipecat secepat mungkin, kata mereka. Kalau benar ada penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, ataupun kalau benar ada yang berselindung sebagai watak jahat, cepatlah bersihkan mereka, kata netizen. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsikan dengan Anda. Apa kabar Anda semua? Adakah Anda sehat? Kalau Anda sehat, itu bersyukur kita. Dan teruskan kuatkan imun badan Anda. Tapi kalau Anda sakit dan Anda perlukan rawatan segera, cepat dapatkan rawatan yang segera. Hari ini saya kongsikan dengan Anda produk Transfector for Life. Ini bukan obat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun ketahanan badan kita. Ini terapi imun yang meningkatkan imun badan kita 400% dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan kita, semua jenis penyakit boleh sembuh karena imun badan kita ini bukan obat, tapi terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, bagi mereka yang sehat, kualiti hidup harus diteruskan. Kita harus menjaga tubuh badan kita daripada diserang penyakit. Bagi mereka pula yang sedang dalam masalah penyakit, cepat masa mencemburui Anda. Tingkatkan daya imun badan untuk kita sembuh secara total daripada dalaman. Siapa yang berminat, hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah, jika Anda setuju Anwar dan Rafizi bekerja sama membersihkan kabinet, sila save video ini dan berikan komen Anda, berikan tanda like. Rafizi dan Anwar bukan sekadar bercakap soal reformasi. Kali ini mereka mula membersihkan kabinet. Dua menteri dah letak jawatan. Suasana makin panas dalam Putrajaya. Tapi siapa yang bakal kena tendang lepas ni? Adakah ini permulaan pembersihan terbesar dalam sejarah kerajaan perpaduan? Ini punca Rafizi mulakan lompatan besar tersebut. Rafizi bukan tokoh biasa. Dia pernah melawan 1MDB, mendedahkan NFC, masuk penjara demi integriti. Tapi kini dia buat sesuatu yang lebih berani, melawan watak jahat dalam kabinet sendiri seperti pendedahan Rafizi semalam. Bila Rafizi mendedahkan ada yang salah guna SKMM dan PDRM untuk tekan rakyat, itu bukan cakap kosong. Itu signal bahawa kita tak boleh simpan penjenayah dalam rumah sendiri. Menteri dah out kali ini, baru-baru ini. Dua menteri letak jawatan, iaitu Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dan Nik Nazmi sebagai Menteri Alam Sekitar. Walaupun mereka kalah dalam pemilihan PKR baru-baru ini dan mereka bertanggungjawab atas kekalahan itu, tetapi ramai netizen mahu supaya Rafizi kekal sebagai menteri bersama dengan Nik Nazmi. Ramai yang yakin itu bukan semata-mata sebab kalah. Ini langkah simbolik Rafizi, bersihkan diri dahulu sebelum bersihkan orang lain. Dan ini beri tekanan kepada menteri-menteri lain. Kalau kau tak reforms atau kalau kau tak reforms, kau pula next akan letak jawatan. Siapa bakal kena tendang? Beberapa nama sedang panas yang mungkin akan ditendang dalam kabinet Anwar Ibrahim. Pertama, menteri yang tak turun padang tapi sibuk PR dan TikTok. Kedua, menteri yang dikaitkan dengan kroni lama dan projek ratusan juta. Ketiga, menteri yang cuba kontrol media bebas dan suara rakyat. Walaupun Rafizi belum mendedahkan nama, tapi gaya sindiran dia jelas. Yang tak layak, yang guna jawatan untuk ugut rakyat, tunggu masa.
Kabinet ini bukan tempat sembunyi diri. Anwar bagi green light. Soalan besar ialah, adakah Anwar setuju dengan langkah pembersihan ini? Setakat ini, Anwar menyokong budaya accountability. Tapi, saudara-saudara sekalian, pembersihan ini tak boleh jalan kalau Anwar sendiri pilih untuk berdiam diri. Tapi kalau dia benar-benar mau reformasi, mereka yang korup, sombong, dan lembab harus keluar. Harus kena keluar. Rafizi dah bagi isyarat, sekarang Anwar perlu ambil tindakan. Apakah ini maksudnya untuk rakyat? Kita penat tengok politik jadi medan drama. Kita nak menteri yang kerja, bukan sekadar publicity. Kalau pembersihan ini berjaya, kerajaan perpaduan akan lebih dipercayai. Kalau gagal, rakyat akan rasa Rafizi hanya simbol, bukan kuasa sebenar. Sebab itu, penting untuk kita sebagai rakyat, sokong yang betul dan tekan yang salah. Rafizi sudah mula. Anwar dah buka pintu. 2 menteri dah letak jawatan. Jadi sekarang siapa pula? Siapa next? Siapa yang bakal kena tendang? Siapa yang sangkut kalau operation bersih kabinet ini diteruskan? Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar sampai kepada mereka yang masih selesa dalam kerusi empuk itu. Reformasi bukan slogan. Ia tindakan dan ia dah bermula sekarang. Jumpa lagi dalam episode yang seterusnya. Salam reformasi dari Suara Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlim Unity Channel. Isu yang panas di media sosial hari ini. Benarkah akan ada pemecatan 5 menteri? Wow, ini betul-betul mengejutkan kita. Walau bagaimanapun setakat hari ini, tiada bukti atau tiada laporan sah yang mengatakan Anwar Ibrahim akan memecat atau telah memecat 5 menteri gara-gara pendedahan Rafizi semalam berkait dengan ada watak-watak jahat menteri di belakang tabir kuasa. Walau bagaimanapun, mari kita kupas naratif ini yang mungkin sedang panas di TikTok atau di media sosial yang lain. Sebelum itu, apa kabar Anda semua? Jika Anda ada masalah kesehatan atau Anda sehat, paling penting Anda sehat. Dan jika ada masalah kesehatan, mungkin Anda bosan dengan penyakit Anda, saya perkenalkan kepada Anda, ini satu produk. Produk ini, produk For Life Transfer Factor. Ini bukan obat. Ini bukan obat. Ini ialah produk yang jauh lebih bagus daripada segala-galanya tentang produk-produk yang lain. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Apabila Anda makan Transfer Factor, ia meningkatkan daya imun badan kita 400% lebih kuat daripada biasa dan juga mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang menyelamatkan dan menyembuhkan kita daripada dalam. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita yang sehat juga akan dilindungi daripada semua serangan penyakit. Dengan kekuatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Dapatkan produk ini selagi Anda mempunyai masa. Bagi Anda yang sudah mempunyai masalah kesehatan, masa itu mencemburui Anda. Jadi, hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Cepat dapatkan maklumat yang seterusnya. Jangan tangguh-tangguh lagi. Produk ini lulus KKM, halal, dan mendapat pengiktirafan di seluruh dunia, mendapat pengiktirafan doktor-doktor pakar di seluruh dunia, dan mula digunakan di hospital besar di Rusia dan klinik di Rusia. Dapatkan produk ini secepat mungkin. Pastikan Anda menikmati kesehatan yang berkekalan. Baiklah, saya teruskan naratif hari ini dengan gara-gara pendedahan Rafizi, benarkah ada 5 menteri dalam bahaya? Rafizi mendedahkan penyelewengan dalam kabinet. Anwar pecat 5 menteri, persoalan besar ini menjadi panas. Secara faktanya, Rafizi Ramli sendiri telah meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa 17 Jun 2025 nanti, selepas tewas dalam pemilihan PKR.
Nick Nazmi juga letak jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli. Namun demikian belum ada pengesahan sama ada Anwar Ibrahim menerima peletakan jawatan tersebut, namun ada sumber dalaman menyatakan bahawa ada usaha untuk cuba memikat Rafizi bersama kemnya untuk tidak letak jawatan. Tiada pemecatan rasmi 5 menteri oleh Anwar, hanya 2 menteri sah meletak jawatan secara sukarela dan bukan dipecat. Pendedahan Rafizi yang mengkritik penyalahgunaan agensi kerajaan SKMM dan PDRM oleh individu dalam kuasa mungkin telah mencetuskan ketegangan dalaman, memberi tekanan moral kepada menteri tertentu untuk berundur. Selain daripada itu, pendedahan ini juga telah mencipta persepsi bahawa Anwar mula membersihkan kabinet. Namun, Anwar tidak mengumumkan pemecatan 5 menteri. Jadi, kalau anda mempunyai maklumat berkait dengan isu yang panas ini, tolong jangan lupa atau tolong ingat, berikan komen anda dan salurkan maklumat tersebut dalam ruangan komen. Jadi, saudara-saudara sekalian, adakah Rafizi akan menyebabkan menteri letak jawatan? Tidak akan terjadi seperti itu atau akan terjadi? Itu semua akan ditentukan oleh peredaran massa. Apa pendapat anda? Jika anda setuju ada menteri yang jahat yang didedahkan itu cepat-cepat dipecat, tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar anda semua? Anda sehat? Jika tak sehat, makan produk Transofector. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita 400% dan membuatkan imun badan kita kuat. Dengan peningkatan daya imun badan yang kuat, kita sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Jadi kalau anda berminat untuk mau sehat dan kuat tubuh badan melawan penyakit kita, sila hubungi nombor yang tertera. Okey, kita cerita politik pagi ini. Rafizi mula bersihkan PKR dan kabinet Anwar. Siapa yang tersingkir? Selepas pendedahan demi pendedahan, Rafizi Ramli kini dilihat tidak lagi menunggu isyarat sesiapa. Beliau mulakan satu misi, membersihkan PKR dan kabinet Anwar sendiri. Dalam diam, satu demi satu watak toksik dalam parti dan kerajaan sedang dikenal pasti. Persoalannya sekarang, adakah Anwar akan sokong pembersihan ini? Atau ada konflik dalam rumah sendiri yang akan meletus? Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Baru-baru ini, Rafizi memberi isyarat tegas tentang golongan tertentu dalam kerajaan yang menyalahguna agensi untuk kepentingan diri. Beliau juga seolah-olah memberi amaran kerajaan perpaduan ini takkan selamat jika orang dalam terus sabotaj dari dalam. Di PKR pula, Rafizi dilihat sudah mula menyusun semula pengaruh, mengasingkan reformis sejati daripada mereka yang hanya menumpang kuasa. Rafizi akan menentang kem lama. Dalam PKR ada 2 kem reformis yang sejati atau asli dalam era jalanan dan kem yang masuk lepas PRU, lepas dapat jawatan. Rafizi nampak benda ini. Dia tahu jika tidak dibersihkan sekarang, PKR akan jadi macam UMNO dulu, kuat dari luar, reput dari dalam. Itu sebab dia bersuara, dan dia bukan cari populariti. Dia nak selamatkan parti dari dalam sebelum jadi terlalu rosak. Kabinet pun tak selamat. Apa yang ramai tak sedar, Rafizi juga sedang scan kabinet. Bukan semua dalam kabinet Anwar itu bersih. Ada yang kaki projek, ada yang bawa geng lama dalam pentadbiran lama, dan ada juga yang berlagak macam mini diktator seperti mana yang dinyatakan Rafizi. Bila Rafizi mula bercakap tentang menteri jahat yang salah guna SKMM dan PDRM, itu isyarat jelas dia takkan diam. Dia takkan berdiam.
Dia sanggup lawan walaupun musuhnya duduk semeja dalam mesyuarat jemaah menteri. Anwar kini di persimpangan. Sekarang bola di kaki Anwar. Rafizi sedang buat kerja. Kotor, membersihkan dan menegur. Tapi adakah Anwar akan mempertahankan Rafizi atau lebih selesa kekalkan status quo demi kestabilan? Kalau Anwar Ibrahim diam, maka itu akan dibaca sebagai lampu hijau kepada golongan penyeleweng dalam kabinet. Tapi kalau Anwar berdiri bersama Rafizi, maka itu satu signal besar kepada rakyat. Kerajaan ini serius tentang reformasi sebenar. Jadi jika demikian, apa akan terjadi selepas ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ini baru permulaan. Rafizi mungkin akan pecah senarai. Siapa menteri yang disiasat? Siapa dalam PKR yang makan 2 kolam? Akan ada yang kena tekan. Akan ada yang cuba singkir Rafizi balik. Tapi kalau rakyat bersama Rafizi, pembersihan ini boleh jadi gerakan gelombang besar. PKR akan jadi lebih kuat, kabinet akan lebih bersih, dan reformasi akan jadi kenyataan bukan sekadar slogan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa, ini produk Transufactor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang akan meningkatkan daya imun badan kita dari dalam. Dengan peningkatan daya imun badan, kita dapat melawan pelbagai penyakit. Semua jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita 400% dari dalam dan mendidik imun badan kita menjadi pintar dan bijaksana melawan penyakit. Dengan peningkatan daya imun badan, kita sembuh daripada penyakit. Pelbagai jenis penyakit sudah mendapat manfaat daripada Transufactor for Life ini. Jadi siapa yang berminat, yang sudah tidak sanggup lagi makan ubat dan sudah tidak sanggup lagi menanggung masalah kesehatan, cepat hubungi nombor yang tertera. Saya akan berikan maklumat selanjutnya kepada Anda semua. Baiklah, jadi saudara-saudara sekalian, Rafizi bukan sempurna, tapi dia berani. Dia berani cakap benda yang orang lain hanya bisik dalam bilik. Dan dia mula bersihkan rumah sendiri sebelum nak ajak orang luar. Persoalannya, beranikah kita sokong dia bila dia mula sentuh orang besar? Kalau ya, like, komen dan share video ini. Biar satu Malaysia tahu, reformasi belum mati, Rafizi belum game over, dan bersihkan Malaysia belum selesai. Salam reformasi, jumpa di medan kebenaran. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.